Sedap. Selamat pagi, anda bersama saya Azra dan juga Adrin dalam 13 hari Miri Si Buti. Kami baru saja selesai sarapan pagi dan Mak pernah kata yang sarapan pagi itu adalah satu makanan yang sangat penting sebelum kita melakukan apa-apa pekerjaan. Setuju? Setuju. Mak pepatah kata, eat like a king. Betul. Jadi hari ini Kan sikit je tapi king lah tu. Cukuplah Cukuplah sebab kami ada banyak perkara yang kami nak lakukan pada hari ini. Adrin nak pergi mana? Saya nak pergi ke Marina sebab lepas ni nak jumpa dengan Dive Master untuk urusan selaman kita hari ni lah. Okey, cantik. Azura, saya pula nak pergi ke Piasau Nature Reserve. Kalau nak tahu apa ada kat sana, jom ikut saya. Jom Adrin. Habiskan dulu. Habis sekali ya. Jom. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Joe? Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, jangan bohong. Baik, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar. Bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadas kami merasa dafsai. Kenyalan trik barakuda point. Pandai tulisan cover. Yang paling special Pasti 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah Seriga duek Dan meja work cover. Restu berbelanja Tapi tak apa Abang director kan ada 13 hari Kami redah Miri Misi dan bercuti Di Miri Si Buti. Piasau Nature Reserve merupakan sebuah hutan simpan yang mempunyai keluasan 88.67 hektar dan terletak kira-kira 5 km dari pusat Bandaraya Miri. Dahulunya, tempat ini dikenali sebagai Piasau Camp. Tempat ini merupakan hutan simpan semula jadi yang terjaga dan kaya dengan pelbagai hidupan flora dan fauna. Selain itu, tempat ini agak istimewa kerana ia menempatkan spesies burung kenyalang yang menjadi kebanggaan negeri Sarawak. Yeay! Wah, sampai pun dekat tempat ni. Sebenarnya Azra memang dah lama nak datang ke Piasau Nature Reserve ni. Tempat ni merupakan pusat konservasi yang mempunyai objektif yang sangat penting, di mana ia ingin menjadi sebuah pusat untuk mengekalkan biodiversiti dan juga ekosistem yang secara semula jadi di dalam bandar yang kian membangun. Jadi, kita masuk dululah. Kita tengok apa ada kat dalam. Hai Zura. Hello, apa khabar? Luis? Selamat datang ke Piasau Nature Reserve, PNR. Terima kasih. Okay, so sebelum kita bermula, Register dulu. Okey. Selesai mendaftarkan diri, saya diberikan penerangan ringkas daripada Louis mengenai sejarah pembukaan Piasau Nature Reserve ini. Menurut Louis, sebelum tempat ini diwartakan menjadi pusat konservasi pada tahun 2013, ia merupakan kawasan perumahan untuk pekerja sebuah syarikat minyak dari tahun 1950-an lagi. Jimmy dengan Faridah ni tadi telah ditemui oleh penduduk tempatan pada tahun 2005, and then selepas gambar dia orang disebarkan, jadi Jimmy dengan Faridah ni tadi menjadi famous, popular lah di kalangan bird lover di Miri sini. Ini yang kita ada sekarang, kita nampak. Sekarang kita namakan tempat ni sebagai Piasau Nature Reserve. Jadi sejarah penubuhan ni tadi dia ambil masa setahun untuk digezet. Cepat jugalah kalau nak dibandingkan dengan cara-cara yang sepatutnya lah kan. Proses untuk mewartakan kawasan ini hanya mengambil masa setahun dan salah satu sebabnya adalah kerana kejadian burung kenyalang betina bernama Faridah dijumpai mati pada September 2013. Sebelum kita gezet tempat ni sebagai Nature Reserve, tapi malangnya pada tahun 2013, 26 September, Faridah telah dilastiklah oleh penduduk tempatan juga. Jadi kita bernasib baik kita dapat ambil balik Faridah dan telah diawetkan oleh pihak muzium. Selepas tu kita dapat Faridah balik ke sini lagi lah.
Hal ini juga disebabkan oleh penduduk tempatan telah mengeluarkan petisyen pada kerajaan negeri supaya mewartakan kawasan ini secepat mungkin bagi melindungi kawasan ini sebagai habitat burung kenyalang. Inilah burung kenyalang betina yang bernama Faridah. Ia merupakan spesies burung enggang kelingking atau dikenali dengan nama saintifiknya Anthracoceros albirostris. Spesies burung ini dilindungi sepenuhnya di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan menjadi satu kesalahan jika ada yang memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan spesies burung ini. Sebentar lagi kita akan tengoklah di mana, sebab di sini ada sarang juga. Itulah Jimmy, suami kepada Faridah. Jimmy kini bahagia bersama burung kenyalang betina yang baru, iaitu Juliet, dan bersama anak-anak mereka. Louis memberitahu saya, Jimmy dan Juliet membuat sarang pada pokok ru laut jenis Casuarina. Di situlah mereka akan membentuk satu lubang yang boleh Juliet keluarkan paruh semasa Juliet duduk di dalam sarang itu. Nampak tak? 2 ekor burung enggang yang bertinggi atas pokok. Itulah Jimmy dan Juliet. Tapi apa yang saya perhatikan, Jimmy selalu memandang ke arah cermin. Setelah bertanyakan pada Louis, rupanya ada kisah tersendiri kenapa Jimmy berkelakuan begitu. Saya baru lepas dengar cerita yang sangat nak kata sedih tak sedih tapi romantik tentang Jimmy dengan pasangan dia. Sebab pada tahun 2013 Jimmy ada isteri pertama dia, Faridah. Dia telah ditembak dan mati. Sebab mereka ni bila dah berpasangan, dia berpasangan sampai mati. Jadi masa diorang dapat balik bangkai ataupun karkas Faridah tu, diorang awetkan dia dan telah pun diletakkan ke dalam bilik. Selama beberapa bulan Jimmy datang ketuk nak minta macam Faridah tu bangun balik, tapi taklah kan. Dia berpanjangan sama beberapa bulan sampai dia jumpa isteri baru dia, Juliet. Tadi masa Louis cerita kat saya tu yang saya bilang, tak boleh. Dan bila dapat tengok dia kat sini, memang terharulah. Saya cuba melupakan kisah sedih itu dan memerhatikan gelagat pasangan bahagia Jimmy dan Juliet ini. Sempatlah juga saya merakamkan gambar mereka berdua untuk dijadikan kenangan. Ini sudah memberikan satu kepuasan buat saya. Tengok tu, terdapat 3 ekor burung enggang kelingking sedang bertinggi atas pokok. Itulah anak Jimmy dan Juliet. Hari ini hari yang bertuah untuk saya kerana saya berpeluang melihat keluarga bahagia Jimmy dan Juliet. Boleh dikatakan tempat ni memang satu tempat yang kita nak datang balik, kan? Hopefully. Ya, sebab terima kasih sangatlah Cik Lu sebab bawa saya masuk ke dalam, kenali tentang PNR ni. Lepas tu dengan cerita yang sungguh menyayat hati. Emosi saya kat sini memang dah macam tunggal langgang dah. I mean, it has been a great experience. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih masih akan datang. Terima kasih. Okey, Azura sekarang emosi tak apa-apa sekarang kan. Jadi lepas ni Azura nak pergi jumpa Adrin sebab kami akan membuat aktiviti selaman selepas ini. Mana tahu boleh mengimbau kembali kenangan di PNR ni dengan Cik Louis dan juga Jimmy. Jom kita buat aktiviti yang seterusnya. Terima kasih. Dan bercuti di mirisi putih. Okey, saya dah bersedia untuk pergi menyelam, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dasar laut, kita kena dengarkan briefing dahulu untuk keselamatan, kita nak pergi mana, berapa dalam. Jadi untuk memberikan briefing tu, kita bersama dengan Jun. Nama saya Jun, okey. I'm Dive Master, okey. Hari ini kita plan pergi ke Nyaran Wreck, okey. Sana maximum depth 22, okey. Dive Master kami Jun memberitahu hari ini kami akan melakukan aktiviti selaman di Kenyalang Ring. Menurut Jun, tapak selaman ini mempunyai kedalaman 22 meter dan terdapat pelbagai spesies ikan mendiami kawasan itu. Setelah semuanya jelas, saya dan Adrin pun tidak mempunyai soalan untuk ditanyakan pada Jun. Tunggu apa lagi? Jomlah menyelam. Tak ada. Tak sabar nak pergi ni. 45 minit lagi perjalanan. Ya, 45
Boleh Jun? Okey, Jun. Kita pergi diving. Okey. Okey. Jom saya. Okey. Kita pergi menyelam. Dan meja work Berbelanja ditambah abang direkturkan anda 11 hari kami ledak miri misi dan bercuri. Selaman kali ini agak menarik kerana kami akan menyelam di kawasan tapak selaman Tukun Tiruan. Kami perlu berkumpul dahulu sebelum turun mengikut arah tali yang telah ditetapkan menuju ke lokasi selaman. Kenyalang Rig merupakan salah satu kawasan selaman top 5 lah di Miri. Kalau kita lihat Kenyalang Rig ni, saya pun memang tertarik dengan keindahan dia di samping kehidupan marin yang sangat banyak di situ. Kenyalang Rig ni adalah salah satu terumbu tiruan berasal dari platform minyak yang terbengkalai lalu dikaramkan di dasar laut untuk dijadikan tempat kediaman pelbagai hidupan marin. Walaupun tahap penglihatan saya agak terhad, saya berjaya mendekati kawasan Tukun Tiruan itu. Kedatangan saya seakan disambut gembira oleh beribu-ribu ekor ikan dari pelbagai spesies. Antaranya ada ikan damsel dan sekumpulan ikan big eye snapper. Okey, siapa tak pergi Kenyalang Rig memang rugi lah kalau pergi Miri ni, kalau tak diving di sana. Dekat situ kita boleh lihat banyak sekali ikan fusilius bertaburan di sana sini, atas bawah, celah-celah mana semua banyak ikan fusilius tu. Ya, ada 2-3 spesies fusilius di situ. Dan dekat situ kita boleh lihat banyak damsel fish yang kecil-kecil kan. Dia seperti menanti kedatangan divers. Dari apa yang saya perhatikan, struktur Tukun Tiruan ini agak besar dan ia mempunyai banyak palang dan tiang. Malah, di sekitar kawasan ini dipenuhi oleh beribu ekor spesies ikan. Tukun Tiruan ini ibarat seperti rumah yang dibina dalam dasar laut oleh manusia dengan tujuan menambahkan lagi sumber kehidupan marin. Tukun Tiruan ini juga berfungsi sebagai satu santuari bagi menyediakan kawasan pembiakan dan untuk memelihara spesies-spesies ikan yang mungkin mengalami ancaman. Sedang asyik menyelam, kami menemui serumpun black coral yang tumbuh atas struktur palang Tukun Tiruan ini. Black coral ni sebenarnya orang suka sebab dia boleh dijadikan sebagai jewellery. Black coral ni selalunya tumbuh di air yang lebih dalam. Dalam air, dia tak nampak hitam. Dia mungkin nampak brown ataupun merah sikit, dan juga orang panggil sebagai red coral. Ya? Jadi dia bahagian dalam dan dia jarang dijumpai. Yang cantik-cantiknya lebih kurang 30 lebih dalam daripada 30 meter. Jadi ianya satu benda yang selalu dicari orang untuk di-harvest, untuk diambil, untuk jadikan jewellery. Warna dia akan bertukar. Dalam air warna lain. Bila kita bawa permukaan laut, bila dia terkena kepada udara, dia akan berubah warna, dan selalunya dia akan berubah warna jadi merah. Jadi merah tu yang selalu orang pakai red coral jadi jewellery. Selain itu, saya juga mendapati pelbagai karang lembut yang tumbuh melata atas palang Tukun Tiruan ini. Saya lihat karang-karang di sini semuanya dalam keadaan sihat berdasarkan warnanya yang menyelah dan terdapat banyak spesies ikan berada di sekitarnya. Ini pula ikan spade. Ia ditemui berenang dalam kelompok. Turut dikenali sebagai batfish dan tergolong dari keluarga Ephipidae. Fizikal bentuk ikan ini agak unik kerana ia berbentuk pipih dan mempunyai sirip dorsal yang berbentuk seakan segitiga. Saya begitu terpukau melihat beribu ekor ikan yang berenang di hadapan kami. Keadaan ini membuatkan kami sendiri sukar untuk mengenal pasti spesies-spesies ikan ini. Apa yang saya perhatikan, kebanyakan ikan-ikan ini lebih tertumpu pada tiang struktur tiruan yang dipenuhi terumbu karang kerana di situlah sumber untuk mereka mendapatkan makanan. Another of my favorite site is the Kenyalang Wreck, which is a decommissioned oil rig. Because it was laid down and in a strategic location, corals and marine life has actually grown over the years. And the school of fishes swimming around, it could be from the trevallies, big eye snappers, fusiliers and so on. They actually gather around there and swim around, and at times, especially in feeding hours, you have all the symphony of fish swimming around, creating a beautiful dancing image. Wow!
Wow, besarnya ikan Mac Puffer yang kami temui ini. Ia dari keluarga Tetraodontidae. Ikan spesies ini mengandungi racun pada kulit dan organnya yang berbahaya kepada manusia. Ikan Mac Puffer ini mungkin merasa terganggu dengan kehadiran kami. Lalu ia berenang keluar dari kawasan terumbu karang yang didiaminya itu. Kami juga menemui udang pembersih Scarlet Skunk. Ia berwarna oranye dan terdapat garisan merah dan putih di bahagian atas badannya yang merupakan spesies udang omnivore. Adrin cuba meletakkan jarinya dan membiarkan jarinya dibersihkan oleh udang pembersih Scarlet Skunk ini. Spesies udang ini akan memakan parasit dan tisu mati dari ikan. Seterusnya, saya menemui belut white-eye moray atau nama saintifiknya adalah Gymnothorax thyrsoideus. Ini pula golden hogfish. Spesies ikan ini akan mudah ditemui secara bersendirian di kawasan terumbu karang. Ikan ini memiliki warna yang cantik iaitu kuning keemasan dan memiliki saiz sepanjang 14 cm. Spesies ikan ini memiliki sirip yang kuat sesuai untuk ia bertahan pada permukaan karang. Pergerakannya agak lincah dan sukar untuk didekati. Ia akan bersembunyi di sebalik terumbu karang jika merasa terganggu. Penemuan terakhir kami adalah ketam decorator, salah satu daripada 900 spesies ketam dari keluarga Majoidea. Ia mampu menyamar dengan keadaan sekitarnya. Pada mulanya, saya tidak menyangka itu adalah seekor ketam. Masa kami telah pun tamat. Selaman kali ini agak singkat memandangkan kami menyelam di kedalaman yang agak dalam. Bagi saya, ini merupakan satu pengalaman yang agak menarik apabila dikelilingi oleh beribu ekor ikan dari pelbagai saiz dan juga spesies. Okeylah, bye semua. Kami redah miri, misi dan bercuti di Mirisi Putih. Sekarang ini, saya dalam perjalanan menuju ke Pantai Tusan yang terletak kira-kira 40 km dari Bandar Miri. Untuk ke pantai ini, kami perlu melalui jalan pesisir Pantai Miri ke Bekenu dan kedudukan pantai ini agak tersorok jauh di hujung sebuah ladang kelapa sawit. Kita dengar cerita ni. Baik, jom. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, Kak. Wow, tengok tu. Satu pemandangan yang sangat indah. Tadi dah melakukan aktiviti selaman, jadi masih ada waktu lagi. Jadi Azura diberitahu, Azura mesti datang ke satu tempat ni yang memang cantik. Ada satu batu, formasi dia berbentukkan seekor kuda. Ini adalah Tusan Beach ataupun Pantai Tusan. Mana kita perlu turun ke bawah. Kita jalan nanti boleh nampak macam ada cliff dekat tepi tu. Jadi jom, kita turun. Untuk turun ke bawah sana, saya perlu berhati-hati melalui jalan yang agak curam dan kawasan sini adalah kawasan berbukit. Jadi, bila anda datang ke sini, anda boleh melihat suasana Laut Cina Selatan yang terbentang luas. Kawasan pantai ini landai dengan pasir pantainya yang cantik dan kelihatan bersih. Nampaknya saya datang pada waktu yang tepat di mana air sedang surut. Bolehlah saya berjalan di sepanjang pantai ini. Wah, cantik sini. Siapa sangka dekat Miri ni ada kawasan yang macam ni. Biasa kalau kita tengok pantai, pasir, laut, lepas tu banyak pokok kelapa. Tapi kat sini tak, dia lain sikit. Tengok formasi batu dia semua. Saya rasa saya dah jatuh cinta pada pemandangan sekitar pantai ini. Lepas turun daripada laut tu, ada orang kata agak bosan. Di Miri kita memiliki beberapa top spot. We call it top spot tourist attraction. And then apart from that, we also have a very beautiful Tusan Cliff, a rock formation yang menyerupai kuda sedang minum air. So a very good place to enjoy the weekend and take a picture on that area. And also it's regained its popularity because of this blue tears last time. From there, Tusan become very popular until now. Asyik bermain air, saya pun tak sangka akhirnya saya dah sampai di batu berbentuk kepala kuda. Sebelum itu, kita suah foto dulu. Welcome to my paradise.
seperti seekor kuda yang sedang minum air. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni adalah bahagian kepala dia. Tengkuk dekat situ. Di ujung sana boleh nampak macam mulut dia tengah minum air. Dan kalau kita lihat dekat sebelah kiri saya ni, ada dia punya bentuk kaki dengan badan sekali. Bila dah sampai di tempat yang menarik ini, saya tidak melepaskan peluang untuk merakamkan gambar setiap sudut batu yang berbentuk seperti kuda ini. Kalau kita tengok waktu dia sekarang, nampak macam matahari dah nak terbenam. Jadi kalau dah sampai dekat Pantai Tusan ni, kalau tak tunggu untuk saat yang cantik tu, memang rugilah. Jadi kita ada sedikit masa lagi. Azura akan duduk di sini untuk melihat keindahan Pantai Tusan dengan matahari terbenam, bertemankan kuda yang sangat haus. Bertuahnya saya pada hari ini kerana dapat menikmati panorama yang begitu indah sewaktu matahari sedang terbenam di Pantai Tusan. Selepas puas menikmati keindahan Laut Cina Selatan, saya akhirnya membawa diri balik ke Miri untuk berjumpa semula dengan Adrian dan Jun bagi melakukan debrief tentang selaman yang kami lakukan siang tadi. Jadi sekarang kita nak buat debrief di mana kita telah pergi ke satu lokasi yang memang sangat cantik. Nama dia apa? Kenyalang. Kenyalang Rig. Yang main-main. Kita turun-turun je kita nampak struktur tu memang besar sangat struktur tu kan. Dan bila kita turun tu nampak macam kita dekat bandar. Bandar bawah air. You mean like soft coral? Soft coral dia saya rasa mungkin mesti lebih daripada satu spesies kan. Ya, ada beberapa banyak spesies kan. Yang paling common tu Dendronectia yang biasa tu kan, yang putih, lepas ada warna merah-merah kan. Yang panjang-panjang tinggi ni tu cantik lah. Betul. Yang cakap pasal ikan pula, memang ada banyak schooling fish. Tiba-tiba ada nampak 2 ekor scorpion fish. Oh ya. Ya. Saya pergi bawah sikit kan, dalaman dekat 20 meter lebih kan. Kat situ banyak macro life. Oh banyak kan, memang banyak. Yang awak tunjuk shrimp, ada banded boxer shrimp. Okey dah. Tolong chop, tolong sign. Alright. Wih, terima kasih. Sign. Tak apa, terbalik tak apa. Jadi, kita dah chop buku, dah selesai. Besok ada hari yang di mana saya akan melakukan pelbagai lagi aktiviti. Tidak lupa juga diving. Jadi nampaknya hari pun dah lewat dan jangan lupa bersama Azura dan Adrian juga dalam 13 hari Miri Suzuki yang seterusnya untuk mengetahui ke mana kita kali ini. Okey, selamat malam. Bye. Selamat malam.